Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadarati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi abaihi wa ihwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa alim ajma'in. Wa ila arwahi alil kubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal muallimina wal muallimat kulum ajma'in. Syalumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik as-salim. Ilahi anta maksudi wa ridha kamadlubi atini muhabbad wa ma'rifatak. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam bulan Ramadan itulah diturunkan Al-Qur'an yang menjadi petunjuk bagi manusia, dan keterangan-keterangan dari petunjuk itu dan yang membezakan antara kebenaran dan kesesatan. Sadaqallahul azim. Suratul Baqarah ayat 185. Yang saya muliakan Al-Fadil Tuan Imam, khususnya Yang Amat Berusaha, Tuan Pengusi dan ahli jawatan kuasa Surau Kampung Melayu yang mulia ini, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini kita masih lagi dapat bersama-sama berada di tempat yang mulia, iaitu rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, sementara kita menunggu waktu Isyak, kita penuhkan waktu antara maghrib dengan Isyak ini, iaitu majlis yang mulia yang disukai oleh para malaikat, iaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan sedikit masa yang kita peruntukkan ini menjadi penyebab kepada terus Allah Ta'ala memberikan kita nikmat iman dan Islam, taufik hidayah petunjuk, serta Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita insya-Allah. Para muhibbin rahimakumullah, di mana yang biasa kita dengar dan kita berdoa pada Allah Ta'ala, Allahumma kama balagta Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Semana ya Allah, Engkau telah
sampaikan umur kita kepada bulan Rajab yang mulia dan bulan Sya'ban yang mulia. Kita minta lagi dengan Allah Ta'ala agar umur kita disampaikan oleh Allah Ta'ala ke bulan Ramadan yang mubarak, bulan yang mulia. Dan saya percaya dan penuh yakin dalam 1-2 bulan ini kita banyak mendengar ceramah-ceramah kuliah berkaitan dengan Ramadan, kelebihan-kelebihan Ramadan, dan persediaan kita supaya Allah Ta'ala sampaikan kepada kita di bulan yang mulia itu, iaitu bulan Ramadan al-Mubarak. Kerana banyak hadis Nabi SAW, tuan-tuan, yang diriwayatkan oleh para sahabat, antaranya Ramadan ila Ramadan, wal Jum'atu ilal Jum'ah, was salatu ila salah, mukaffiratun lima bainahunna izaj tunibatil kabair. Bulan Ramadan ke bulan Ramadan, yakni daripada satu Ramadan ke satu Ramadan, antara keduanya itu, antara masa atau antara bulan Ramadan tahun lepas dengan bulan Ramadan tahun ini, insya-Allah akan kita temui. Juga kata Nabi, antara hari Jumaat ke hari Jumaat, iaitu Jumaat minggu lepas dengan Jumaat besok ni, dan juga satu sembahyang ke satu sembahyang yang lain, yakni antara satu fardu sembahyang, contohnya macam maghrib nak sampai kepada isyak nak mengalir pada subuh dan sebagainya. Di tengah-tengah waktu itu adalah menjadi penebus dosa di antara keduanya, selama mana orang itu menjauhi segala dosa-dosa besar. Jadi tuan-tuan yang dimulakan, maka keistimewaan 2 waktu atau 3 waktu ini, tuan-tuan, dan juga 3 amal, iaitu antara bulan Ramadan dengan Ramadan, Jumaat, dan satu lagi waktu solat itu atau fardu solat. Ini adalah merupakan hadiah daripada Allah Ta'ala kepada kita semua, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar segala dosa-dosa kita itu terampun. Maka itu sebab Nabi mengajarkan kita supaya bersungguh-sungguh berdoa dan minta pada Allah Ta'ala, bukan sahaja nanti kita ni disampaikan oleh Allah Ta'ala ke dalam bulan Ramadan, tetapi kita minta agar tubuh badan kita ni sehat walafiat. Maknanya tidak guna kalau kita sampai pada Ramadan tapi tubuh badan kita tak sehat, kedegat kita tak kuat, kita tak mampu buat apa-apa, terlantar dan sebagainya. Itu yang kita minta, agar umur kita itu disampaikan ke bulan Ramadan dan kita dapat melaksanakan segala macam ibadah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan tersebut. Maka itu sebab para ulama menyusun kita agar kita bersedia dengan rohani dan jasmani. Mula-mula kita diberikan Allah Ta'ala Rajab, iaitu berkisar dengan Rajab yang mulia, dan dalam ceritanya itu biasanya kita akan merujuk kepada cerita Isra' dan Mi'raj, iaitu solat, pengambilan atau penerimaan fardu solat. Kemudian bulan Sya'ban
dan di tengah-tengahnya ada satu peristiwa nisfu Sya'ban yang di sana adanya pengampunan yang sangat banyak. Jadi perkara ini, dua kisah ini berkaitan, iaitu solat, yang kedua pengampunan serta amal-amal kita dibentangkan di hadapan Allah Ta'ala pada bulan Sya'ban itu, iaitu malam nisfu Sya'ban. Maka tuan-tuan, setelah kita mengenal, meneliti, memahami tuntutan-tuntutan fardu solat tersebut yang kita diceritakan berkaitan dengan penerimaan solat tersebut pada bulan Rajab, maka di sana sampai pada Sya'ban pula ceritanya berkaitan dengan keampunan dan amalan-amalan kita dibentangkan kepada Allah Ta'ala. Dan ini membawa pula kepada Ramadan, iaitu itulah bulan yang sebenar-benarnya kita menghayati dan kita terus beramal dengan puncak amalan yang tertinggi, dan di sana adanya keampunan, adanya rahmat, dan adanya yang disebut sebagai idqun minan nar, iaitu pengampunan atau pelepasan, pembebasan daripada api neraka. Setelah itu tuan-tuan, apabila kita telah membersihkan jiwa kita itu melalui sepanjang Rajab dan disambut pula dengan Ramadan, dengan Sya'ban, dibersihkan lagi rohani kita dengan sepanjang Ramadan tadi itu, kita akan ditemukan pula dengan bulan Syawal, yang mana di sana kita disuruh bersyukur banyak-banyak kerana kita dapat melakukan amal-amal tersebut penuh di bulan Ramadan. Dan akhir sekali kita akan melaksanakan fardu, disebut sebagai rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan fardu haji. Setelah kita membersihkan jiwa kita, rohani kita, fizikal kita, kerana di dalam puasa itu adanya disebut sebagai, kata Nabi, sumu tasihu. Engkau puasa, engkau akan sehat. Engkau puasa, engkau akan sehat, kata Nabi. Jadi rohani dah sehat, tubuh badan yakni jasmani dah sehat, maka di sana adanya kewajipan yang seterusnya, iaitu menunaikan fardu haji, yang mana fardu haji itu memang sangat memerlukan rohani yang kuat, yang bersih, dan tubuh badan yang sehat, kerana kita telah berpuasa dalam masa sebulan, dan juga Rajab dan juga Sya'ban tadi. Maka tuan-tuan, rintitan bulan-bulan ini, peristiwa ini, kalau kita renung kembali, inilah adalah rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan nanti kita balik daripada menunaikan fardu haji itu dan dapat berkorban dengan Allah Ta'ala, jiwa yang bersih seperti seorang bayi yang baru lahir apabila dapat menunaikan rukun-rukun tersebut. Jadi inilah satu disebut sebagai suatu keadaan yang perlu kita renung. Begitu dicipta oleh Allah Ta'ala kepada kita semua. Para muhibin rahimakumullah, apabila kita tumpu semula kepada bulan Ramadan ini, kenapakah di antaranya kita disebut supaya kita ni minta
kepada Allah Ta'ala agar kita ni disampaikan kepada bulan Ramadan, kerana di dalamnya tadi kita sebut adanya kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Antara hadis yang juga masyhur yang disabdakan oleh Nabi SAW, yaitu yang berbunyi lau ya'lamul ibadu ma fi syahri Ramadan. Ini hadis ini begitu famous sebenarnya, terkenal. Lau ya'lamul ibadu ma fi syahri Ramadan la tamannal ibadu an yakuna syahrul ramadana sanatan. Maksudnya, andainya seorang hamba itu mengetahui apa yang ada di dalam bulan Ramadan, nescaya mereka bercita-cita Ramadan sepanjang tahun. Ini dia. Andai, lau ya'lamul ibad, andai seorang hamba itu, andainya kita ni tuan-tuan tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan, nescaya hamba tadi akan minta, bercita-cita, tamanna. La tamanna maknanya suatu angan-angan, satu cita-cita yang tak mungkin dapat. Dalam bahasa Arab tu tamanni, suatu satu angan-angan yang tidak mungkin dapat. Tapi nak menunjuk bahawa ada sesuatu yang sangat berharga sebenarnya di dalam bulan Ramadan itu, sehingga kalaulah hamba-hamba itu tahu apa yang ada di dalam Ramadan, maka mereka bercita-cita agar sepanjang tahun itu adalah Ramadan. Muharram Ramadan, tak mau bulan Muharram. Syaban tak mau, dia nak Ramadan jadi Ramadan. Zulkaidah, Zulhijjah, Safar, semua sepanjang tahun itu Ramadan, semua Ramadan. 12 bulan dalam setahun itu semua jadi Ramadan. Maka inilah tuan-tuan, kita kena berfikir, kita kena merenung kenapa begitu. Rupa-rupanya tadi itu yang pertama kita sebut dalam hadis, Ramadan ila Ramadan mukaffiratun. Itu yang pertama, Ramadan dan Ramadan, atas Ramadan ke satu Ramadan, antara keduanya adalah menjadi penebus segala dosa-dosa kita setahun. Yang kedua, Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Bulan Ramadan tu ada bulan yang mulia, kerana di bulan tersebut Allah Ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim. Apa kaitannya? Kaitannya ialah Al-Quran itu adalah kalam Allah yang sangat mulia. Siapa yang membaca Al-Quran, dia jadi mulia. Dia menjadi kesayangan Allah. Dia menjadi hamba yang sangat dicintai oleh Allah. Kita pernah sebut dulu, kalaulah dicontohkan, kita ni menulis satu karangan cerpen ataupun satu cerita pendek, atau kita buat novel, kan? Kita tulis karangan itu, kita jual, merebak seluruh pelosok. Satu masa tu kita duduklah di bus stand, nak tunggu Grab ke, nak tunggu apa ke lah, saja duduk. Tiba-tiba ada orang sebelah kita sini, orang sebelah sini dalam bas tadi, dalam ataupun di bus stop tadi, dia membaca buku. Kemudian dia cerita dengan kita, buku ni sedap, saya baca dah berkali-kali, kata dia. Ceritanya sedap, bagus. Dia punya hujah dia, kata-kata dia menusuk kalbu betul. Saya dah 3 kali baca ni.
nak baca lagi, saya nak tunggu lagi penulis ni. Kita pun jeling tengok. Sekarang rupa-rupanya buku tu buku kita, tuan-tuan. Kita yang karang buku tu. Agak-agak tuan-tuan lah, kita duduk sebelah tu, dia tak kenal kita kan. Macam mana agak perasaan kita? Itu baru karangan kita yang, yalah, kita karangan kita, apa adanya, apa isi kandungnya, tak ada benda pun kan. Sekadar kadang-kadang untuk menaikkan semangat gitu kan. Kita pun dah rasa gembira, rasa dihargai dan sebagainya. Kita mesti ambil gambar dengan dia. Dia tak tahu kita siapa. Itu baru begitu. Ini tuan-tuan, kita sentiasa membaca kalam pencipta langit dan bumi, pencipta kita semua. Bagaimana sukanya Allah Ta'ala kepada kita. Dan kalam itu yang mulia itu tuan-tuan diturunkan dalam bulan Ramadan. Maka Quran turun dalam bulan Ramadan, satu bulan tu jadi mulia. Kemudian malaikat yang membawa kalam itu, kalam Allah itu, malaikat tu jadi mulia, yang namanya malaikat Jibril. Kemudian disampaikan kepada seorang nabi, yang dengan itu nabi yang sangat mulia. Kemudian tempat yang diturunkan, tempat itu yaitu Mekah dan Madinah, tempat itu jadi mulia karena Quran diturunkan di situ. Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan. Malam yang diturunkan Quran itu, yang disebut sebagai nuzulul Quran, malam itu jadi mulia, disebut sebagai malam Lailatul Qadar, yang mana siapa yang beramal pada malam tersebut, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, apa yang ada ataupun apa itu malam qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa dia malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu adalah lebih utama dari 1000 bulan sekiranya kita beramal ibadah. Khusus untuk kita orang-orang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita dapat pengajaran tuan-tuan, bahawa dengan Al-Quran itu jadi mulia. Seorang malaikat yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala menurunkan Quran, malaikat itu jadi mulia, jadi ketua segala malaikat. Nabi yang diturunkan Al-Quran kepadanya, Nabi itu jadi mulia, jadi ketua kepada para Nabi dan Rasul. Pada malam Isra' Mi'raj, malam Isra' Nabi jadi imam kepada semua Nabi dan Rasul, 124,000 Rasul dan Nabi. Nabi jadi ketua, jadi paling mulia. Nah, Quran tadi itu, malam tu jadi mulia, tempat jadi mulia, waktu jadi mulia. Kita dapat faham bahawa rupa-rupanya umat yang diturunkan padanya Al-Quran sudah pasti umat tu jadi mulia. Iaitu umat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain tak bukan ialah kita ni yang duduk di Semparenggam. Tapi syaratnya itulah, iaitu kita hargai, kita muliakan, kita gunakan Al-Quran itu sebagai dustur panduan hidup kita. Kita tidak akan sesat buat selama-lamanya, kata Nabi SAW. Selagi kita memegang dua perkara ni, selagi kita bertamsakun bihima, dua ni kita pegang, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup kita tidak akan sesat buat selama-lamanya. Jadi tuan-tuan, kita dah dapat satu jawapan. Barang siapa hidupnya ada kaitan dengan Al-Quran, hidup dia berkecimpung dengan Al-Quran, tempat itu ada hubungan dengan Al-Quran,
waktu dan masa itu ada hubungan dengan Al-Quran, dia akan jadi mulia. Maka tuan-tuan, marilah sama-sama saya dan tuan-tuan kita jadikan Al-Quran sebagai panduan utama, bacaan utama, pandangan kita yang utama. Segala macam perkara dalam hidup kita, rujuklah Al-Quran dulu sebelum kita rujuk yang lain-lain. Jadikan panduan yang dulu. Jadikan Quran tu sebagai panduan kita dulu sebelum kita cari sumber-sumber yang lain. Itu dia tuan-tuan. Jadi seterusnya kata Nabi SAW, bulan Ramadan juga adalah sebagai huwa syahrus sabri was sabru thawabuhu al jannah. Bulan Ramadan itu ialah bulan yang disebut sebagai bulan kesabaran. Sedangkan ganjaran kesabaran itu tidak lain tak bukan adalah syurga. Dan ada riwayat lagi yang menyebut Ramadan itu awaluhu rahmah. Awalnya rahmat, awsatuhu maghfirah, pertengahannya keampunan, wa akhiru idqun minan nar, dan akhirnya merdeka dari api neraka. Sesungguhnya Allah Ta'ala tuan-tuan kerap memerhatikan kaum muslimin pada malam pertama dari bulan Ramadan. Siapa yang mendapat perhatian Allah Ta'ala nescaya tidak disiksanya, dan seterusnya dia mengampunkan mereka pada malam akhir dari bulan Ramadan. Dan ada lagi hadis Nabi SAW menyebut man shoma Ramadan. Bulan Ramadan tu siangnya kita disuruh berpuasa. Kalau hari ini umur kita 50, 60, 70, bermakna dah banyak kali kita jumpa Ramadan tersebut. Mudah-mudahan adalah keampunan yang banyak daripada Allah Ta'ala. Kata Nabi SAW, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan, wa qamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dan berjaga malamnya dengan penuh kepercayaan dan ketulusan ikhlas, nescaya diampunkan segala dosanya yang telah lalu. Jadi maknanya tuan-tuan, nanti mudah-mudahan kita ini semua disampaikan oleh Allah Ta'ala bulan Ramadan. Kita kena menghayati Ramadan ni. Kita kena merenung, menghayati, memuliakan. Hari ini bagaimana perasaan kita apabila Ramadan yang mulia ini akan sampai? Jadi sejauh mana kegembiraan hati kita itu? Bagaimana debaran jantung kita nak menunggu Ramadan ini? Kan kita kalau akan didatangi sesuatu yang sangat berharga, sangat hebat, sangat mulia, berdebar-debar, itu yang disebut sebagai apa tu? Debaran hati kita. Kalaulah kita kata dapat beritalah surau ini akan dihadiri oleh Tuan Agung minggu depan, hari Jumaat, dia nak sembahyang maghrib kat sini. Penuh debaran kita tunggu tuan-tuan. Banyak perkara, banyak benda yang tak boleh tidur sangat. Memang Cikgu Sarudin lah memang tak boleh tidur dengan Pak Imam. Sebab dia pengusi, dia terfikir apa dia nak buat, persiapan dan persediaan dan persiapan. Dia akan tanya kawan-kawan, Sultan suka makan apa, Sultan macam mana. Dia memang mana kata seminggu tu kecoh lah, tak boleh tidur. Kemudian ada lagi cadangan dari AJK. Ini waktu yang terbaik, kita nak minta macam-macam, nak cat baru ke, macam-macam lah, kapet baru dan sebagainya. Semua segala segi
macam-macam ahli jatuh kos kita punya pemikiran, kemahiran, pandangan semua akan berguna hari itu. Sama ada untuk meraihkan dan juga sama ada untuk meminta peluang-peluang, kerana yang datang tadi adalah orang yang ada kuasa dan ada semualah untuk kebaikan kita semua. Begitu tuan-tuan. Bagaimana debaran demi debaran, hari ini, besok, lusa, dekat tinggal 2 hari lagi ni, Sultan nak datang ni. Kita punya semangat debaran kita. Begitulah diharapkan tuan-tuan. Apabila Ramadan itu nak sampai pada kita. Kita pun bagaimana kita punya harapan pada Allah Ta'ala. Ya Allah, baliklah Ramadan, baliklah Ramadan ya Allah, baliklah Ramadan ya Allah. Kita minta. Kerana di sananya ada keistimewaan-keistimewaan yang telah kita terangkan tadi itu. Para muhibbin rahimakumullah, sedikit kita nak tengok persediaan kita dari segi jasmani tadi, antaranya iaitu kita kena ulang kajilah. Walaupun mungkin hari ini insya-Allah kita tawakkan dulu, inilah hari last kita tawakkan dulu, depan ada berpuasa. Kita nak tumpu pada pada puasa kita, nak tumpu pada bacaan Quran kita. Kita kena buka balik. Kadang-kadang kita lupa, dah lama maklum niatnya macam mana, perkara-perkara yang membatalkan puasa, perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Itu penting tu. Kita kena tengok semula. Dalam bab niat. Dalam bab niat ni ada 2 kan. Satu, niat sebulan ikut Imam Maliki. Satu, ikut kita Imam Syafi'i, wajib niat tiap-tiap malam. Jadi alhamdulillah, tradisi kita di sini Imam Syafi'i, lepas saja tarawih, nanti Bilal atau imam akan pandu kita untuk niat. Dan niat ini special. Kalau niat ibadat-ibadat lain, jam tu niat, lepas tu kena buat. Macam kita nak solat kan, usalli fardal maghribi, apa semua, Allahu Akbar, terus sembahyang. Nak mandi wajib tu, simbah air sampai kita niat, wuduk pun gitu, umrah dan sebagainya. Tapi dalam bab puasa ni dia special. Niat dah, lepas niat dia boleh ngeteh, dah niat dia boleh masak-masak, makan-makan. Itu specialnya. Niat tu terpakainya dah diguna dari sebut, tapi terpakai bermula dari terbit fajar. Kerana terbit fajar ni susah nak tengok terbit fajar, jarang orang jumpa. Siapa kat sini yang rajin tunggu terbit fajar? Kan fajar ada 2, satu dipanggil fajar shadiq, satu dipanggil fajar kadzib. 2 kali. Fajar kadzib ni disebut, kadzib ni bohong. Fajar tipu. Satu lagi fajar shadiq, fajar yang benar-benar. Fajar shadiq itulah iaitu waktu subuh. Kita kena tengok. Kalau nak ikut betul-betul niatnya gitulah. Baru niat, terus kita pun berpuasa menahan diri bermula dari itu susah. Jadi kat situ ada rukhsah, maknanya kita dibolehkan sebelum fajar tadi tu kita dah berniat. Ikut Imam Syafi'i kena niat tiap-tiap malam. Lepas tarawih kita pun niat. Tapi tiba-tiba hari tu kita terlupa niat pula. Macam mana tu agak lupa niat? Lupa nak niat. Jadi di sini ada disebut oleh ulama, ada niat yang secara formal dan informal. Secara niat yang formal itulah kita niat beramai-ramai atau keluarga. Kalau niat tak secara langsung tapi disebut di situ niat juga.
dikira sebagai niat kalaulah pada malam itu atau sebelum terbit fajar itu kita ada buat sesuatu yang ada kaitan dengan puasa. Ya. Tiba-tiba imam lupa niat, hari tu dia sibuk tak sempat buat tarawih. Bukan imam ni lah, imam lain. Dalam tarawih 8. Tarawih 8, lepas tu dia cepat balik ada urusan. Witir kat rumah, lepas tu dia ada urusan lagi, tak sempat nak niat. Tak lupa, terlupalah niat. Okay, macam mana tu? Jadi kata para ulama, kena cari juga perbuatan atau perkataan atau cakap-cakap yang ada kait mengait dengan puasa. Kena tanyalah kawan-kawan. Telefon sana, telefon sini, jumpa tanya sini. Masa tu sebelum, daripada selepas sama, jangan terus alamak aku lupa niat, terus masak Maggi terus masak Maggi. Bukan gitu. Kena menahan diri dulu, imsak, sampai jumpa satu cerita, satu kisah, satu perbualan atau satu perbuatan yang ada kaitan dengan puasa. Jangan terus, kena imsak dulu, menahan diri sampai pukul 8 tanya kawan, 8 pagi tu, pukul 9 tanya, nanti pukul 10 lagi tanya, pukul 11, sampai jumpa sepanjang-panjang siang tu. Pukul 8 tanya anak dia, malam tadi engkau ada telefon abah kan? Ada. Engkau bual-bual pasal apa malam tadi? Tak ada apa-apa, biasa dah. Tanya itu, tanya engkau balik bila. Oh, tak ada tak ada. Siapa lagi malam tadi cakap? Tanya kawan lagi, Man, engkau malam tadi telefon aku. Malam tadi kan kita ngeteh. Iyalah, betul. Lepas tarawih 8 tu orang tak sempat jumpa orang ngeteh sekejap. Dalam bual-bual tu aku cerita pasal apa? Pasal sawit lah, naik turun kadang 600 jadi 700 lebih katanya. Lain-lain tak ada. Mana ni? Cari. Tiba-tiba dalam dekat pukul 12 tuan, terjumpa pula satu Pak Haji. Sebab pukul 9 malam tu kita ada konsip. Itu ya sebab cepat sangat 8 rakaat kan. Rupa-rupanya orang rumah suruh beli barang. Pergi konsip. Kita tak apa-apa, tetapi tuan-tuan kita berbual, kita orang tanya, Pak Imam cepat no hari ni. Kena hari ni aku grup 08. Apa ini beli barang apa? Biasa kan besok nak sahur. Benda tu tuan-tuan, itu juga dikira niat. Maknanya, 9 malam aku jumpa waktu cakap, aku nak beli barang kerana puasa. Jadi bermakna kat situ dah dikira kita telah pun berniat. Dikira sebagai niat, maka janganlah pukul 12 tu terus goreng mie goreng lah. Terus sambung kita punya puasa sampai buka. Kerana kita dikira telah berniat. Kita bagi laluan dulu untuk azan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim sekalian, saya minta izin untuk kita habiskan sikit aja ni. Ada beberapa hadis Nabi SAW menyatakan di sini beberapa perkara berkaitan dengan hikmah puasa. Antara sabdanya tuan-tuan, kullu amal ibni Adam yudha'afu lahu al-hasanatu bi asri amsalihha. Qala ta'ala il sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yada'ul insanu ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Lisa'imi farhatun indal iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Wala hulufu famisa'imi indallahi atyabu min rihil misk. Setiap amal anak Adam diperlipat gandakan pahalanya 10 kali ganda seumpamanya. Ini kita pegang tuan-tuan. Setiap amal anak Adam, tak kira apa saja, termasuklah amal-amal baik kita, amal kita itu diperlipat gandakan pahalanya 10 kali ganda seumpamanya.
Berkata Allah Ta'ala, kecuali puasa, maka amal itu adalah untukku dan aku sendiri akan membalasnya. Dia, yakni orang yang berpuasa itu, telah meninggalkan makan, minum dan menahan syahwatnya kerana-Ku. Maknanya tadi, perkara-perkara itu asalnya semua boleh, tapi dia kena tinggalkan siang tu, hari tu, kerana Allah. Kalau tengah hari boleh ngeteh, tak boleh makan tengah hari. Lagi puasa ni paling sedap. Orang kata makanan yang paling sedap ya makan tengah hari kan. Tak kira lauk apa, makan tengah hari tu paling sedap dalam bulan Ramadan tadi tu, siang. Syahwatnya ditinggal, makan minum tinggal, itu semua kerana aku, kata Allah. Orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berpuasa, berbuka puasa, dan kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya. Adalah bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Ta'ala daripada bauan-bauan minyak kasturi. Tengok tuan-tuan, kita pun tahu semua kan, kalau kita berpuasa mulut tak berapa sedap baunya. Itu pun dinilai oleh Allah Ta'ala sebagai satu haruman yang sangat tinggi nilainya di sisinya. Kemudian sabdanya lagi, lil jannati babun yuqalu lahu rayyan la yadkhuluhu illa shaimun fa iza dakhalu minhu ughliqa. Dalam syurga ada suatu pintu yang dinamakan pintu Rayyan. Tiada dibenarkan masuk menerusi kecuali tidak dibenarkan masuk menerusinya kecuali orang-orang yang berpuasa sahaja, iaitu sama ada dia tu puasa wajib, puasa sunat. Dia ada satu pintu dalam syurga dipanggil pintu Rayyan. Apabila mereka sekalian telah masuk, orang yang puasa ni dah masuk dalam melalui pintu Rayyan tadi, pintu itu akan ditutup. Maknanya istimewa, orang lain tak boleh. Kemudian sabda Nabi yang lain, as-saumu nisfu sabri wa likulli syai'in zakatun wa zakatul jasadi as-saum. Puasa itu setengah kesabaran. Bagi tiap-tiap perkara ada zakatnya. Zakat harta, zakat sendi-sendi. Kalau sedekah sendi-sendi itu solat duha kan. Kalau kita solat duha bermakna kita telah membayar sedekah, kita telah bersedekah. Kita punya sendi-sendi tulang ni telah kita sedekahkan. Kita telah derma, kita telah maknanya kita keluarkan derma lah. Supaya maknanya kita berbayar jugalah. Itu. Tetapi bagi jasad tubuh badan kita ni, disebut sini ialah zakatnya badan ialah puasa. Jadi maknanya tubuh badan yang kita guna tuan-tuan, daripada kecil-kecil sampai kita dewasa, kita kuat berlari sampai bekerja dan sebagainya tu, kena bayar zakat. Zakatnya apa? Kita berpuasa. Kemudian sabda Nabi lagi, as-saumu junnah. Puasa itu adalah pelindung dan benteng yang kukuh. Wa hisnun hasinun minan nar. Puasa itu adalah pelindung dan benteng yang kukuh dari api neraka. Jadi tuan-tuan, untuk akhirnya ketahuilah bahawasanya puasa itu mempunyai roh dan rupa. Rupa dan roh. Adapun rupa puasa ialah menahan diri dari makan dan minum dan dari bersetubuh mulai dari terbit fajar hingga matahari terbenam dengan syarat dan disertai dengan niat. Barang siapa makan dan minum ataupun bersetubuh pada siang harinya sedang ia melakukan itu dengan sengaja, mengetahui hukum, dia tahu hukum tu dan bukan terpaksa, maka batallah puasanya. Tetapi jika ia terlupa atau jahil tentang hukum itu ataupun terpaksa, tidaklah batal puasanya
inilah yang dikatakan rupa wajah puasa tu. Adapun rohaninya puasa pula ialah menahan diri dari segala macam dosa dan larangan Allah Ta'ala, sentiasa mengerjakan segala yang fardu dan yang wajib. Itu adalah roh. Jadi maknanya tak mustahil ada orang yang berpuasa, rupa ada tapi rohnya tak ada. Rupa ada, tubuh badannya hidup, tubuh badannya ada, tapi apabila roh tak ada, tak hidup. Macam kita kan, tubuh badan kita ada, terbujur di situ, tapi rohnya tak ada, tak guna. Orang akan kata ini adalah mayat. Kerana ada jasad, tak ada roh. Roh tu penting. Roh lah yang menghidupkan jasad kita. Bergunanya kita kerana roh kita. Begitulah tuan-tuan, diibaratkan tadi oleh para ulama, puasa tadi roh dia tu, kalau rohnya mantaplah puasa tersebut. Orang yang berpuasa dari makan, minum dan bersetubuh tetapi tidak menahan diri dari dosa dan lain-lain daripada larangan Allah Ta'ala ialah orang yang puasanya tidak menghasilkan sesuatu faedah, melainkan dia susah payah semata-mata, lapar dan dahaga. Itulah jika ia berpuasa hendaklah ia perbaiki puasa itu. Sebab tadi tuan-tuan, kita kena buat persediaan rohani tadi tu. Kita kena sungguh-sungguh menyelami, memerhati, menghayati sebenarnya isi kandung puasa tu apa. Bukan hanya sekadar menahan diri daripada luaran, tetapi menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Baru puasa kita tu ada artinya, ada harganya, hidup segar yang akan membawa kita masuk dalam pintu Ar-Rayyan di jannah nanti. Jadi tuan-tuan, akhir sekali saya mohon jutaan ampun dan maaf sepanjang tahun inilah. Sekiranya sepanjang saya berkuliah sebelum ni ada salah dan silap, terkasar bahasa, tingkah laku dan sebagainya, saya mohon ampun dan maaf. Dan saya ucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Semoga kita semua, saya dan tuan-tuan dapat bertemu lagi, dapat bertemu Ramadan, dapat beramal ibadah bagaimana yang Nabi ajarkan itu, dan insya-Allah kita sama-sama dapat jumpa malam Lailatul Qadar. Allah marzuqna Lailatul Qadri fi hazanah wa fi kulli sanah, insya-Allah. Jadi itu saja, aku qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu.